Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok soalan Kolej Matrikulasi Pahang, soalan nombor 1 bahagian A. Okey, so kalau kita tengok di sini, okey, kita ada sekarang untuk bahagian A ni. Okey, soalan bagi dekat kita maklumat tentang, okey, dia bagi tahu tentang pozon, kemudian dia bagi tahu min 14 kereta. So Mama Z tulis untuk nombor 1A, X bertabur secara pozon, kita 14 kereta, tapi dia cerita ni untuk week. Week. Okey. Kemudian itu daripada soalan pokok. Jadi soalan yang pertama, ranting dia, okay, soalan yang pertama untuk ranting dia, dia cerita tentang 2 minggu. Okay, dia cerita tentang 2 minggu. Jadi cara kita tulis ni akan jadi double lah. So 14 dah 2, 28. Yang ini untuk 2 minggu. Okey, kemudian ada perkataan between. Okey, bila ada perkataan between, maksudnya between 10, okey, kemudian 15 kat sini. Ada between tu, kata kuncinya between ni kat sini tak ada tanda sama dengan. Sebab itu kita perlu cari dalam soalan kata kunci yang penting. Ni kata kunci yang penting. Jadi bila dah dapat yang ini, yang Mama Z buat kelas merit tu, yang pertama Mama Z kata depan, okay, nombor depan tolak nombor belakang. Step dia Mama Z ajar. Kemudian Mama Z kata buku statistik kita baca kanan. Kanan maksudnya besar. Kemudian kita nak tahu ada tanda sama dengan ke tidak, kita ikut depan ikut, belakang tak ikut. Semasa kita buat depan ikut, jadi Mama Z akan ikut sahaja apa yang ada pada yang depan ni. Manakala yang belakang ni tak ikut, maksudnya asalnya tak ada tanda sama dengan, akhirnya sebab dia tak ikut, dia jadi lawan kepada tanda lawan kepada tanda lebih besar ni. Lawan ni adalah lebih besar sama dengan. Itu konsep depan ikut, belakang tak ikut. Kita nak rujuk kepada tanda sama dengan ada ke tak ada. Oleh kerana sini tak ada, sini pun ikut. Yang ini tiada, tak ikut, jadi macam ni. Okey. So kita teruskan lagi. Nombor yang lebih besar daripada 10. Okey, nombor itu adalah nombor 11. Tolak probability X lebih besar sama dengan 15. Baru kita baca buku statistik kita. Okay, kita baca pozon nilainya 28. Tandanya 28. Kita nak nombor 11 tadi ya. 11 tolak 15. Okay, 11. Mana tadi 28 tadi? 28 kat sini Okey, sekejap. Okey, 28 dekat sini Okey, saya nak baca nombor 11. Okey, nak baca nombor 11. Ni nombor 11. So, bacaan kita kat sini. Satu lagi nombor 15. Kat sini. Okey. 73. So 0.9999 tolak 0.9973. Okay. So dapatlah jawapannya ialah kita dapat macam ni, 2.6
Lepas tu ada kuasa negatif 3 kan. Kita buat 3 biji kosong. Lepas tu kita gerakkan 3 titik. 1, 2, 3. So jawapan kita ialah 0.0026. Kita tengok dia punya cadangan jawapan akhir. Nombor 1 kan. Jawapan akhir dia yang ini yang Mama Z kira tadi. Okey. Yang ni Okey, untuk soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua pula, kalau kita tengok soalan ni, dia dah mula tukar daripada perkataan week kepada day. Okey, jadi kita kena buat X bertabur secara pozon. Kalau dalam tempoh seminggu ni ada 7 hari, 14 lambda dia. Jadi lambda ni akan berubah menjadi 2 untuk cerita 1 hari, 1 day. Kalau 2 days, dia jadi 4. 7 days, dia jadi 14. Itu cara nak buat dia. Kemudian barulah jawab untuk soalan Px less than 5. Kemudian Mama Z dah ajar. Yang ini sebenarnya kalau kita buat pelengkap dia jadi macam ni. Jadi kalau kita nak cari juga Px kurang dari 5 ni, samalah juga dengan 1 tolak Px besar sama dengan 5 dan nilai tu boleh baca dalam kalkulator. Tapi lambda yang kita kena rujuk ni lambdanya ialah 2. Okey, so Mama Z rujuk lambda 2. Okey. Okey, lambda 2 ada kat sini. So kita buat 5 tadi. Ni 0.0527. Okey. 0.0527. Okey, kita nak tengok jawapan dia. 1 tolak 0.0527. Jawapannya ialah 9473. Okey. So tu jawapan yang Mama Z kira ni untuk nombor 2. 9473 kat sini. Okey. Kemudian untuk soalan yang seterusnya, okey, katakan Mama Z copy soalan ni. Masih lagi soalan nombor 1. Tapi 1B sekarang ni dia tinggi sedikit. Ini merupakan soalan past year 2000, tak silap Mama Z, 2016-17 dan pelajar tu dah grad dah. Dah lama dah soalan ni. Okey. So kat sini dia bagi something yang bila kita tengok tu kita takut. So dia dah bagi the minimum work pace, the medical leave, average. So kata kuncinya average. Dan apabila Mama Z tengok benda ni, Mama Z macam teringat rumus kita. Kan kita ada Px sama dengan X ni sama dengan kita biasa buat E kuasa negatif lambda. Lambda kuasa X per dengan X factorial. Kalau perasan lah. Sebenarnya rumus yang dia bagi tu adalah rumus untuk pozon. Okey, kemudian dia suruh kita cari, dia suruh kita lengkapkan yang ini. Okey. Dan Mama Z nak bagi tahu nilai M tu sebenarnya adalah nilai lambda, betul tak? Nilai M ni merujuk kepada lambda. Okey. So Mama Z, kita ada yang ini sekarang, Mama Z nak buat yang ini. Okey, mula-mula Mama Z nak buat Px sama dengan 5. Okey, dia akan jadi E kuasa negatif. Sebab soalan kita M, Mama Z tulis M kat sini. M kuasa 5, betul? Per dengan 5 factorial
Okey, Mama Z dah ganti yang ini. Sekarang Mama Z nak ganti yang sebelah kanan pula. Sama dengan 1/2. Okey. Iaitu akan jadi E kuasa negatif M. M kuasa 4/4 faktorial. Okey, tengok Mama Z matikan yang sama ni. Dia sama mati. So, Mama Z ada kat sini M kuasa 5. Mama Z bawa ke sini M kuasa 4. Sama dengan 5 faktorial per dengan 2. Lepas tu kita ada 4 faktorial. Okey. Yang sebelah sini, sebelah kiri, kita pemudahkan jadi M. Yang sebelah sana, kita tekan kalkulator. Sebab pelajar akaun tak belajar faktorial. Okey, 5 shift ni. Dia keluar faktorial. Per dengan 2. Lepas tu ada pula 4 faktorial. Okey, kita tengok dapat berapa. So, dapat 5/2 ataupun 2.5. Okey, dah dapat dah nilai M 2.5. Sebab soalan kata find M. Lepas tu ada satu lagi soalan, hence disuruh calculate. Okey, maksudnya sekarang X bertabur secara poson, nilai lambda dia 2.5. Okey. Dalam pengenalan tajuk poson, Mama Z bagi tahu lambda adalah nilai mean. Lambda juga adalah nilai variance. Jadi dalam kes sekarang, variance untuk data kita ialah 2.5. Jadi untuk kita menjawab soalan variance 3x tambah 1, yang ini seperti tugasan kita. Kita kena cari nilai A kuasa 2 darab dengan variance asal. Dan nilai A kita pula ialah 3. So kat sini awak dapat 9. Variance asal kita ialah 2.5. Okey, jadi 9 darab 2.5, awak dapat jawapan awak ialah 22.5. Okey, so Mama Z dah bercek dengan jawapan akhir dia 22.5. Okey, so selesai soalan.